wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat tapusi, selamat tuan-tuan dan puan sekalian. Alhamdulillah, kita sambung kajian kita mengenai dengan amradul qulub, yaitu hati-hati yang berpenyakit. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW memohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada godaan syaitan, fitnah dan bisikannya. Jadi Nabi SAW memohon perlindungan daripada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan baginda daripada tipu syaitan dan juga godaan syaitan, fitnah dan bisikannya. Nabi SAW berdoa, maknanya Nabi mencontohkan kepada kita sebagai umat baginda sepatutnya berdoa seperti itu. Ya. Dan syaitan dan manusia sama-sama tersesat, akan bersekongkol untuk mencari teman baru. Jadi ketika mana syaitan dan manusia, ketika mana sama-sama sesat, akan bersekongkol untuk mencari teman baru yang boleh mereka ajak berbuat dosa sama-sama. Jadi iblis ni, dia cari syaitannya, dia cari kawan daripada manusia. Manusia yang jahat pula pun sama juga. Manusia yang bersifat syaitan, iblis, dia pun sama. Dia akan cari juga geng bersama dengan dia agar sama-sama berbuat dosa. Bersama-sama dengan cakupan yang lebih besar dan lebih luas lagi. Mereka bagaikan seorang yang kehausan mencari mangsa yang siap menjadi teman dan saudara mereka dalam kesenangan dunia. Sebab itulah digambarkan kepada kita dalam Al-Quranul Karim. Ketika mana orang-orang yang berbuat jahat atas dunia ni dulu, berbuat dosa, mereka ni sama, satu geng, satu kumpulan. Tetapi ketika mana di akhirat, ketika mana mereka masuk ke dalam neraka, mereka salah menyalahkan satu sama lain. Ni dulu punca hang ni, aku ni sampai ke neraka. Ni pun sama juga, mereka akan berkelahi. Masya Allah. Di dunia ni, mereka bersama-sama membela dalam keadaan yang batil. Dia mereka ni saling kerjasama. Tetapi ketika mana di akhirat, mereka berkelahi. Jadi mereka bagaikan orang yang kehausan mencari mangsa yang siap menjadi teman dan saudara mereka dalam kesenangan dunia. Jauhi manusia yang akhlaknya didominasi oleh akhlak iblis. Karena dalam diri batin kita ada nasakh iblis. Ada nasakh. Mana apa? Naskhah ni satu bentuk acuan yang boleh tumbuh subur bila berada di persekitaran yang menyuburkan naskhah ini. Ada satu acuannya, acuan iblis. Kalau kita masuk ke dalam acuan itu, disebabkan tempat kita pun tempat yang banyak orang jahat, maka kita akan terjebak masuk ke dalam unsur iblis tersebut. Sebab itulah dalam kehidupan kita pun Islam memerintahkan kepada kita, mengajarkan kepada kita agar kita duduk di tempat apa? Di tempat orang yang baik-baik, berjiran dengan orang yang baik-baik. Jangan kita duduk di tempat orang yang jahat. Tidakkah kita dikisahkan ada sebuah orang yang hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membunuh 99 orang? Kisah dia kan. Jadi ketika mana dia jumpa seseorang
dia bertanya kepada padri, kan, kepada pendeta, dia tanya, ada tak taubat kepada aku? Aku telah membunuh 99 orang. Padri ini kata, pendeta ni kata, tak ada taubat bagimu. Maka dia bunuh, dia cukupkan 100. Dia bunuh pendeta tu. Kemudian apa? Kemudian dia jumpa kepada orang yang berilmu, orang alim. Ada tak taubat kepada aku? Aku dosa banyak dah. Maka dia mengatakan ada taubat. Sungguhnya taubat Allah SWT itu pintu taubatnya terbuka. Dan rahmat Allah itu luas. Lebih besar daripada dosa kamu. Maka bagaimana cara dia bertaubat? Maka dia tanya seorang alim ni, maka pergilah kamu ke tempat sipulan, ke negeri ini. Dan jauhilah kampung kamu. Sebab apa? Sebab kampung kamu yang kamu duduk tu ialah orang yang berbuat jahat dan mempengaruhi kamu berbuat jahat. Maknanya apa? Kita digalakkan untuk tidak duduk ataupun tidak kita berada di tempat-tempat yang tidak baik. Mestilah kita berada di tempat mahabbitu ta'ah. Mestilah kita berada di tempat-tempat yang taat. Di tempat-tempat yang boleh membawa kita kepada kebaikan. Di tempat-tempat yang ada ilmu, yang ada amal di sana, yang ada jiran yang baik. Maka kita digalakkan seperti itu. Jangan kita duduk di satu kampung, di satu tempat yang sentiasa menggalakkan kita berbuat kejahatan. Kita ingat kita boleh berubah, rupa-rupa kita yang berubah. Kan banyak orang yang macam tu. Dia nak masuk ke dalam kawasan itu. Kawasan itu kawasan yang dahsyat. Kawasan yang banyak rasuahnya, yang banyak masalah dia. Dia ingat dia boleh ubah. Dia pergi masuk tempat tu. Ataupun dia nak pergi kerja. Kerja lah tak tu. Nak pergi masuk kerja lah tu. Dia terima. Dia tahu tempat tu, tempat-tempat yang dahsyat. Rasuah dia, kejahatan dia, tipu elak dia. Tentu punca apa, tentu jadi apa nama, jadi himpunan dia. Dia nak masuk. Dan dalam niat apa, nak mengubah. Tiba-tiba dia ikut sekali. Kan? Jadi, macam itulah keadaan ketika mana kita cuba untuk apa? Untuk memasukkan diri kita kepada tempat-tempat yang jahat, kita pun terikut sekali. Jadi tipu daya syaitan ni membawa maksud menipu, menggoda, membujuk. Dia menipu kita. Dia menipu kita perkara yang jahat seolah-olah baik. Dia menipu kita racun seolah-olah madu. Madu pula seolah-olah benda tu racun. Inilah tipu hela syaitan. Dia pandai. Dia pandai. Seolah-olah kebaikan menjadi keburukan. Keburukan menjadi kebaikan. Kemudian dia membujuk kita. Lepas dia tipu kita, dia goda pula kita. Dia hasut kita. Dia bujuk kita agar kita terikut apa yang dia kehendaki. Dan kita tidak terikut bujukan iman, malah kita terikut bujukan syaitan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, maka janganlah kamu sekali-kali terpedaya oleh kehidupan dunia. Dan janganlah sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan kita temui cabaran-cabaran yang banyak. Syaitan yang menipu kita, yang membujuk kita, yang menghasut kita, yang menghalang kita daripada kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ketika mana kita berbuat taat kepada Allah, dia tipu kita mula daripada kita nak gerakkan kaki kita. Kita nak pergi masjid contohnya. Kita nak pergi satu majlis ilmu. Dia akan bisiklah hati kita. Dia tipu kita, jangan pergi. Sebab apa? Sebab macam-macam salah dia. Jangan pergi main subuh. Pasal apa? Ikut masjid tu dia sejuk sangat. Ada pula lagi. Kan? Lepas tu main pula, jangan pergi main subuh. Pasal apa? Tu Ustaz Abdul jadi imam dia je tu, pagi tu. Main subuh. Tak payah pergi lah. Pergi masjid lainnya. Bayang tak? Ketika dia kata pergi masjid lain, apa yang berlaku? Dia saja. Dia saja kita apa? Kalau pergi ke masjid lain, mesti kita masbuk. Kan? Itu mula tu. Perangkap pertama tu, dah mula kena dah. Mesti masbuk lah. Mesti kurang dah. Kalau lah hari kedua, malah nak pergi lah. Jauh sangat. Masya Allah. Seolah-olah apa? Ditutup dia daripada mata kita. Masjid yang dekat, dia buka masjid yang jauh. Dan dia tipu pula kita. Masjid jauh tu letih lah, jauh sangat. Tengok. Masya Allah. Dia mula ni. Jadi orang-orang yang nak pergi ni kan, tapi kalau orang istiqamah tu lain pula. Orang yang istiqamah, dia main istiqamah pergi masjid, tiap-tiap subuh, tiap-tiap hari dia pergi masjid. Dia tipu pula. Bukan lalu cara macam tu. Dia pandai. Iblis tipu kita. Dia masuklah hati kita.
seolah-olah dialah orang istiqamah. Ni pula. Dia ingat dia setan ini bodoh ke? Dia cerdik. Dia lagi cerdik daripada kita. Kan? Dia masuklah hati kita seolah-olah kita lah orang yang paling soleh. Yang paling istiqamah. Yang paling hebat. Mula tipu masuk dalam diri kita. Masya Allah. Mula merasa tengok diri dia. Masa ujung. Jadi tipuan syaitan ni, dia cerdik. Mestilah kita mengaji lagi tercerdik daripada dia. Agar kita selamat daripada tipuan dia. Jadi banyak manusia terpedaya dengan kenikmatan dunia yang bersifat sementara. Menganggap diri mereka boleh mendapat kebaikan jika mengejar dunia. Jadi banyak daripada kita dengan dunia melupakan akhirat. Dia yakin dengan keyakinan dengan dunia yang dia dapat itu mendapatkan kebaikan kepadanya. Akan memperolehi kebajikan, memperolehi ganjaran yang banyak. Namun pada akhirnya yang didapatkan hanyalah kekecewaan di akhirat. Apa yang dapat? Kecewa saja di akhirat. Sebab yang dia inginkan tidak berhasil. Dia nakkan kebaikan dengan dia meligan dunia, melupakan akhirat. Tetapi sesungguhnya yang dia dapat bukanlah kebaikan, tetapi kerugian yang dia dapati di akhirat. Dan tuan-tuan rahmatullah. Yang keempat, penyakit hati ni ialah mungkir janji dan khianat. Ni penyakit dia. Mungkir janji, khianat. Mungkir janji ni apa? Tak buat janji. Dia berjanji dah, tapi dia tak buat. Dia tak tepati. Lepas tu khianat. Menyia-nyiakan amanah. Khianat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah surah Al-Anfal ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 18 Al-Anfal. Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum. 48. Wa qala la ghaliba lakumul yawm. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ Inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Wa idz zayyana lahumus syaitan. Dan ingatlah, zayyana lahumus syaitan, ketika mana syaitan memperhiaskan kepada mereka, memperhiaskan kepada kita ni syaitan, iblis memperhiaskan kepada kita a'malahum, perbuatan kita. Jadi perbuatan kita yang salah itu, syaitan menampakkan di depan mata kita seolah-olah perbuatan salah itu betul. Perbuatan betul itu pula salah. Ini syaitan. Kemudian ketika mana kita mampu untuk mengalahkannya, dia tipu kita, dia datangkan kepada kita rasa bosan. Rasa ni sajalah, tak ada perubahan. Tengok. Masya Allah. Dia jadikan seperti itu. Sebab itulah kita mengatakan amal. Sebab itu kata apa? Kena amalkan. Apa makna amal? Amal bermakna perbuatan yang istimrar. Perbuatan yang terus-menerus yang dilakukan oleh seseorang dan dia sentiasa mengetahui perbuatan dia tu dengan ilmunya. Sebab amal yang tidak diketahui ataupun amal dengan cara jahil, mardud, ditolak. Dan juga amal ni buat sekali sekala saja, dia bukan disebut dengan amal. Kan? Jadi ketika mana syaitan memperhiaskan kepada mereka perbuatan yang salah tu dalam bentuk elok dan diteruskan, wa qala la ghaliba lakumul yawm, serta menghasut mereka dengan berkata, pada hari ini tidak ada sesiapa pun dari manusia yang dapat mengalahkan kamu. Jadi dia kata apa? La ghaliba lakumul yawm minan nas wa inni jarul lakum. Hari ini tak ada siapa pun yang boleh mengalahkan kamu.
Dan sesungguhnya aku adalah pelindung dan penolong kamu, kata syaitan. Masya Allah. Jadi dia dah menghiasi, telah meletakkan di depan mata kita perbuatan jahat yang kita buat. Dosa yang kita buat, itu adalah perbuatan baik. Dan siap dia mengatakan kepada kita, wa inni jarul lakum. Dia kata apa? La ghaliba lakumul yawm. Hari ini, tak ada siapa pun yang mampu mengalahkan kamu. Dan sesungguhnya, inni jarul lakum. Aku adalah penolong kamu. Siapa orang ni? Orang yang sentiasa berbuat kejahatan. Dan dia merasa perbuatan jahat dia itu ialah perbuatan yang baik. Dan sesungguhnya dia mengatakan, syaitan bisiklah hati dia, kamu dalam keadaan yang kuat. Tak ada siapa pun yang boleh mengalahkan kamu. Jadi dia terus berbuat dosa. Falamma tara'atil fi'atani nakasa ala aqibai. Dan ketika mana syaitan berbisiklah hatinya, sesungguhnya dia melindunginya, maka apabila kedua-dua puak angkatan tentera Islam dan kafir musyrik masing-masing kelihatan berhadapan, syaitan itu berundur ke belakang sambil berkata. Dia berundur ke belakang sambil berkata. Syaitan tadi kata apa pertama? Aku akan menolong kamu. Wa inni jarul lakum. Aku menjadi pembela kamu, penolong kamu. Tapi ketika mana berhadapan tentera Islam dengan kafir, kafir tadi syaitan yang menyokong dia. Islam, Allah yang menolongnya. Maka ketika mana berdepan tentera Islam dengan kafir, masing-masing kelihatan berhadapan, syaitan tu pula berunduk. Dia tak berani dah. Syaitan lari ke belakang sambil berkata. Dia kata apa? Selepas dia tipu kita dalam berbuat kejahatan, pada tipu kita dalam berbuat benda yang jahat seolah-olah baik, kan? Dan kita pun berada di sop orang-orang yang zalim, orang yang jahat. Ketika mana pertemuan antara hak dan batil, maka syaitan pula berunduk. Dia kata apa? Wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la taraun inni akhafullah. Dia kata apa? Aku berlepas diri daripada kamu. Kenapa? Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Macam inilah syaitan kacau kita. Dia hasut kita berbuat kejahatan. Dia hasut kita ketika mana kita memimpin. Dia hasut kita agar kita khianat, agar kita rasuah, agar kita zalim. Ketika mana perbuatan zalim, perbuatan rasuah diletakkan di depan mata kita, benda tu baik, benda tu mustahak, benda tu elok. Bukankah syaitan ketika mana dia bisiklah hati kita, benda-benda yang kita suri tu seolah-olah benda tu hak kita. Kan? Seolah-olah benda tu hak kita. Kita mencuri harta orang ramai contohnya. Harta yang diamanahkan kepada kita. Kita ambil sebahagiannya dan syaitan bisik, kamu berhak mendapatkannya. Sebab apa? Sebab dia titik peluh kamu. Masya Allah. Ini syaitan. Dan sentiasa benda ni. Apa-apa pun kita pegang, amanah yang kita pegang. Amanah apa pun dia. Sama ada amanah besar ke, ataupun kecil ke, ataupun amanah diberikan kepada kita. Dia akan bisiklah kepada kita. Ambillah sebahagiannya. Tidak kamu letih. Kamu pun letih juga. Masya Allah. Dia bisik. Orang yang reti bisikan syaitan, dia tahu bagaimana buat amalah dengan syaitan. Bagaimana berhadapan dengan syaitan. Orang yang tak reti, orang kata, betul lah tu. Saya memang berjasa banyak. Mulalah. Dia ada gaji dah. Ada. Tapi dia akan kata apa? Tak padan dengan gaji saya ni. Saya banyak bekerja. Gaji saya sikit ni je. Maka dia ambil rasuah. Maka dia ambil celah-celah dosa tadi. Syaitan bisiklah dia. Tapi ketika mana dah banyak dah dosa dia, kemudian telah pun didapati dia bersalah. Kan, didapati dia bersalah. Syaitan yang bisik tadi, yang mengatakan dia tolong tadi, apa berlaku? Dia lari. Dia lari. Dia akan lari, dia kata apa? Sesungguhnya, aku berlepas diri daripada kamu. Inni bari'um minkum. Inni ara ma la taraun. Aku melihat apa yang kamu tak nampak. Aku melihat azab Allah. Kamu tak nampaknya. Aku melihat benda ni suatu kejahatan. Kamu tidak melihatnya. Wah, dia lah yang bisik kita. Dialah yang punca dia kita buat jahat. Dia kata, aku berlepas diri ya. Pasal apa dia berlepas diri? Pasal apa dia lari?
Sebab ketika mana kita berbuat jahat, berbuat maksiat, dia takut ketika mana turun azab, dia duduk di situ. Dia tahu kemurkaan Allah berada kepada orang yang bermaksiat. Maka dia pun lari. Dia kata apa? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Hai. Hang kata takut kepada Allah, tapi masa apa hang buat maksiat ataupun perintahkan orang buat maksiat? Dia betul-betul takut kepada Allah, tapi dia sombong kan, kita kata sebelum ni. Kan? Dia takut kepada Allah, dia sombong. Sebab itulah dia takutnya tidak memberikan kesan. Orang yang sombong, takutnya kepada Allah tidak berikan kesan, tetap diazab oleh Allah di neraka. Kan? Takut yang diiringi oleh tawaduk, rendah hati, maka takut itulah yang berkesan. Tetapi takut yang diiringi dengan sombong, maka tiada kesan dalam diri dia. Jadi inni akhafullah wallahu syadidul iqab, dan Allah sangat berat azab siksanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini. Ahli tafsir pula mengatakan bahawa ayat ini turunkan ketika perang Badar. Ayat ini turun ketika perang Badar. Perang yang pertama dalam Islam. Jadi dalam peperangan Badar, iblis ni berjanji kepada kaum musyrikin. Iblis ni. Jadi perang Badar ni punca dia ni. Sebab kaum musyrikin ini mendapat bisikan iblis. Iblis ni dia menyerupai manusia. Dia menyerupai manusia orang tua yang badan janggut dia. Lepas orang tua yang pakai tongkat, yang macam orang ahli hikmah. Dia datang kepada pemimpin Quraisy. Dia mengatakan apa? Hampa pergi serang je lah Muhammad tu dengan pengikutnya dekat Madinah. Kan? Aku akan berada di barisan hampa. Aku ni akan beri nasihat kepada hampa. Dia mula ni. Dia cucuk kafir Quraisy ni. Dia sokong. Dia hasut. Abu Lahab, Abu Jahal pun mulalah geram. Kan? Dia himpun semua orang dia nak menyerang Nabi SAW dekat Madinah. Kan? Jadi ketika mana turun ayat ni, iblis ni berjanji kepada kaum musyrikin tadi, dia tolong untuk menolong mereka menentang orang Islam. Maka ketika mana puak Islam bersama Rasulullah SAW berhadapan dengan puak musyrikin, maka iblis pun menyamar sebagai orang lelaki bersamanya tentera. Iblis ni dia ikut juga kan, dia abang dah tadi kepada kaum Quraisy. Dia kata mereka pun akan tolong. Mereka pun menyamar seperti orang lelaki dan bersama yang juga tentera-tentera yang ada dan kawan dia lah kan? Dan lalu berkata iblis kepada orang musyrikin, kamu tidak akan kalah hari ini dan aku adalah penolong kamu. Iblis kata, dia nampakkan diri dia seperti mana orang lah. Dia kata, kamu tak akan kalah hari ini, kami akan tolong kamu. Apabila iblis melihat tentera malaikat, apa yang berlaku? Orang kafir Quraisy tak nampak malaikat dia turun. Iblis ni tengok malaikat, dia lari cerit bulik ni. Pasal apa? Sebab kalau dia berdiam juga tangan tu, dia mati. Malaikat mai, dia buru iblis ni. Malaikat nampak aja. Iblis ni nampak malaikat turun, dia pun berundur dan tidak memberi pertolongan kepada tentera musyrikin. Tengok malaikat turun dah, dia pun lari. Sebab apa? Sebab dia tahu tak boleh dia berhadapan dengan malaikat. Dan dia pun tahu malaikat memburunya. Sebab kalau dia berdepan dengan malaikat, umur dia tak panjang dah. Kan? Iblis ni kan umur dia dah doa kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku kepada hari kiamat, hingga hari kiamat. Dia tahu umur dia panjang. Tapi kalau dia cari penyakit, matilah ketika tu. Maka dia tak mau cari banyak masalah, maka dia berunduk. Maka tak jadi dia tolong orang musyrikin tadi. Jadi dan juga yang memungkiri janji dia untuk menolong mereka. Dia janji tadi dah tolong musyrikin. Dia kata apa? Lepas dia nampak malaikat turun, dia kata tak jadi ya. Tak jadi ya, kami tolong kamu. Masya Allah. Maka ketika mana dia pun berundur, Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada tentera Islam dalam peperangan tersebut. Maka ketika mana Allah Subhanahu wa taala takdirkan kemenangan kepada tentera Islam, walaupun jumlah yang sikit, tak banyak pun jumlah dia, nampaknya 1000 lebih,
daripada kaum Quraisy melawan 300 ya, kan? Tak ramai pun. Tetapi tang situ yang berkuasa adalah Allah. Bukan jumlah, bukan jumlah yang bersuara, bukan jumlah yang memenangkan, tapi yang memenangkan peperangan itu ialah kuasa Allah. Bukan jumlah. Walaupun jumlahnya sikit, taklah banyak, tetapi sedikit ni boleh mengalahkan orang yang banyak dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sinilah jelas bahawa iblis adalah penolong dan pembohong dan pemungkir janji lagi khianat. Iblis ni dia tak pernah akan mengikuti janji dia, buat janji dia. Begitulah keadaannya ketika mana di akhirat esok. Di akhirat ketika mana iblis masuk ke dalam neraka bersama dengan geng-geng yang dia hasut atas dunia dulu. Maka geng yang dia hasut atas dunia dulu pun tengok. Ni dulu iblis ni yang kacau kita. Ni dulu iblis yang bisiklah hati kita ni. Ni dulu iblis yang buat kita lihat sangat nak buat kebaikan. Maka jom kita minta tanggungjawab daripada dia. Maka iblis pun siap-siap dah. Dia tengok dah manusia ni main kat dia, tuntut dia. Dia kata apa? Fala talumuni walumu anfusakum. Hampa jangan salahkan saya. Hampa salahkan diri sendiri. Masa hampa apa ikut saya? Masya-Allah kita. Salah kita balik kan? Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Dia kata apa? Hampa tak boleh salahkan saya. Saya tak ada hasut hampa pun, tak ada paksa apa pun. Saya hanya mengajak saja. Ya, kalau mengajak ni mana ada apa? Pilihan lah. Nak ikut, tak mau ikut dah sudah. Dia kata macam tu. Tapi yang ikut ni pula dia rasa kecewa lah. Pasal apa? Dulu iblis kata berjanji kepadanya kalau dia ikut dia dapat kebaikan, dapat kekayaan, dapat keuntungan. Tapi rupa-rupa bukan keuntungan yang dapat. Neraka dapat. Jadi sifat mungkir janji pada diri manusia juga ada banyak macam dia. Ada banyak ciri-ciri dia, ada banyak jenisnya. Sifat mungkir janji kepada manusia ni. Misalnya dalam sebuah perjanjian kerjasama, mereka juga selalu berusaha mengingkarinya dengan banyak alasan. Contoh dalam bab kerjasama berjanji, banyak alasan helah. Manusia khianat dan mungkir janji terlalu banyak di kalangan kita. Manusia ni khianat dan mungkir janji banyak di kalangan kita. Banyak sangat. Ya. Hatta ahli agama sekalipun banyak tertipu dan iblis dalam diri menguasai kerana tipu daya. Banyak antara ahli agama sekalipun banyak dalam hal tipu helah. Masya-Allah. Jadi pasal apa benda ni boleh berlaku? Sebab ilmu tidak diamalkan. Sebab ilmu takat di mulut tapi tak sampai ke hati. Maka ketika mana dia tidak mampu, dia tidak sanggup untuk berdepan dengan dunia yang ada, duit yang ada, maka dengan duit itu membelotkan akidahnya. Kan banyak seperti itu. Bukan orang yang jahil. Orang-orang yang reti bab agama pun tertipu banyak. Dia tak tahan tengok duit, maka dia seleweng duit-duit yang ada, duit bantuan ke, kan? Macam duit. Sebab itulah kita tengoklah ni, duit yang sepatutnya digunakan untuk bantuan, maka dia himpun, dia ambil seorang dia, membuat dia kaya. Kan banyak yang tu. Jadi, pasal apa kalau kita tengok, ini ahli agama. Dia bukan tak erti agama. Bukan tak erti agama. Tapi agama ni, dia takat mulut saja. Tak sampai ke hati. Tak sampai ke amalan. Yang ni lah bahaya. Jadi semua kita pun sama. Jadi tertipu dan iblis dalam diri menguasai kerana tipu daya dunia dan tiada bersama Allah di hatinya. Ketika mana Allah tiada dalam hati, maka iblislah yang menguasai. Jadi benda ni telah pun makruf. Ketika mana agama, iman tak ada dalam hati, maka syaitanlah yang menguasainya. Syaitan yang membisikkan hatinya berbuat kejahatan. Sebab itulah kita ni sentiasa diperintahkan agar kita sentiasa zikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa taala dan istighfar. Sebab orang yang zikrullah, orang yang mengingati Allah sajalah yang hatinya sentiasa ada Allah. Ketika mana satu ujian datang kepadanya, ujian dunia datang kepadanya, maka dia menyadari sesungguhnya ini adalah dunia. Ini bukan hak dia.
Ini adalah hak Allah. Ini bukan hak dia. Maka dia tunaikan hak Allah. Dia tunaikan kewajipan dia. Dia tunaikan amanah seperti mana yang telah pun disetujui. Tapi bagaimana pula orang yang khianat, orang yang tidak amanah, semua yang dia buat, orang percayakan kepadanya. Contoh, kita diamanahkan kepada kita membina jalan. Kan? Dengan satu kita dah kira kos dia, kan? Kos dia semua kita mengira apa? 1 juta contoh dia. Kan? 1 juta ringgit ya. Kan? Juta contoh dia. Ni bina jalan ni sampai tak semua juta. Dalam apa nama? Dalam panjang dia, lebar dia, kita mengatakan seperti itu. Tetapi apa yang berlaku? Kita tahu dah. Kita kira dah. Gaji sekian untuk kita pun tahu dah. Tapi dunia menguasai. Tak cukup ni. Dekat saya ni tak cukup ni. Apa yang kita akan buat? Kita kurang, bagi kurang. Apa yang berlaku? Tar dia kita kurangkan. Mulalah. Tengok pasal apa? Pakai jalan ni baru sebulan je. Lepas tu berlubang-lubang Berapa ada yang dikurangkan tang tu. Dia membina satu binaan pun sama juga. Sepatutnya apa? Duit tu, untuk itulah kira dah semua dah. Tetapi disebabkan tamak menguasai hati kita, dikurangkan simen dia. Apa yang berlaku? Binaan tak tahan lama. Dikurangkan simen dia, kurangkan batu dia. Tak jadi-jadi. Kan? Elak dia alasan apa? Tak siap. Masya Allah. Pasal apa benda ni berlaku? Sebab tamak yang menguasai, iblis yang menguasai hati. Disebabkan itulah khianat. Semua yang diamanahkan kepadanya, dia tak tunai dengan baik. Masya Allah. Jadi ketika ini menguasai dalam hati kita, maka tiada kebaikan dalam hati dah. Yang ada penipuan, yang ada khianat, yang ada salah guna kuasa. Yang ia berlaku di akhir zaman ni banyak. Tuan-tuan puan-puan rahmatullah. Nabi telah mengatakan di akhir zaman ni, orang yang dipercaya dimusuhi. Orang yang baik dimusuhi. Orang yang jahat pula disanjung. Orang yang menipu banyak yang disanjung. Pasal apa? Dia banyak orang yang dia bela. Dia disanjung lah. Walhal kita tahu dia penipu, dia rasuah. Tapi orang yang baik pula dimusuhi. Orang yang benar dimusuhi. Jadi Rasulullah bersabda, kan? Sesiapa tidak memiliki kejujuran, tidak memiliki iman. Dan sesiapa yang tidak memiliki janji, bukanlah orang yang beragama. Nabi SAW memberitahukan kepada kita dengan jelas. Sesiapa yang tidak memiliki kejujuran, dia confirm tak beriman. Orang yang menipu, tak beriman. Orang yang khianat, tidak beriman. Siapa yang tidak memiliki kejujuran, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah iman kita ni menuntut kita untuk kita jujur dalam perkataan dan perbuatan kita. Apapun tindakan kita, kita kena jujur. Dan sesiapa yang tidak memiliki janji, mana dia apa? Khianat akan janjinya. Bukanlah seorang yang beragama. Masya Allah. Kalau dia berkhianat, maka bukanlah orang yang beragama. Kalau dia rasuah, bukanlah orang yang beragama. Masya Allah. Tahu tak ketika mana kita mendapat, ketika mana ada orang yang ditangkap rasuah, ketahuilah sesungguhnya bukan kali itu dia rasuah. Banyak kali dah. Sebab selalunya apa? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sekali dia buat dosa, Allah takkan nampakkan aib. Tapi maknanya apa? Banyak kali dia buat rasuah dah, maka ditangkap. Banyak kali dia mencuri dah, ditangkap. Banyak kali dia khianat, maka didapati pengkhianatan dia. Banyak kali dia menipu, maka didapati penipuannya. Bukan kali itu dia menipu. Banyak kali dah sebelum ni. Masya Allah. Jadi orang yang menipu, bukanlah orang yang beragama. Walaupun dia bertopeng agama. Walaupun dia memakai baju agama. Walaupun dia memakai simbol agama. Tetapi dia berkhianat. Bukanlah ahli agama. Masya Allah. Yang inilah kedudukan yang tegas yang Nabi SAW telah mengatakan kepada kita. Di akhir zaman, tuan-tuan, banyak yang penipuan, kan? Iblis pula dibisikkan dalam hati kita, menguasai tipu daya dunia, dan tiada bersama Allah, tiada dalam hatinya, maka qahar Allah dijalikan, mana dinampakkan atas mereka, namun masih mereka soleh dan merasa selamat pula.
masih rasa soleh lagi. Tajalliyah mana apa? Allah SWT menampakkan kekuasaannya, tapi masih merasa hebat lagi, masih merasa soleh. Walhal apa? Walhal Allah nampakkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak mereka melihatnya. Jadi bijak pandai Melayu mengungkapkan luas akhlak bersifat alam ini. Menerusi pepatah, dikata apa? Kerbau berpegang pada tali, manusia berpegang pada janji. Kerbau ni berpegang pada tali. Kerbau ni kalau kita nak ikat dia, tak mau dia pergi lari, berpegang pada tali dia. Manusia ni kena berpegang pada janji. Kalau dia tak berpegang pada janji, bukan nama dia manusia. Jadi justru manusia khianat pada janji dan ikatan amanah adalah lebih hina daripada kerbau dan lembu, seperti peringatan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Satu lagi ayat kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghalibun. Walaqad zara'na li jahannam. Sesungguhnya kami jadikan untuk neraka jahannam banyak daripada jin dan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, neraka jahannam ini diperuntukkan kepada jin dan manusia. Manusia yang seperti mana? Manusia yang mempunyai hati tetapi tidak mahu memahami ayat Allah. Neraka jahannam ni Allah sediakan kepada jin dan manusia. Manusia yang tidak memahami ayat Allah, tetapi hati Allah berikan kepadanya. Akal fikiran Allah ciptakan, Allah anugerahkan kepadanya, tetapi dia tidak mahu memahami ayat-ayat Allah. Akal ada, hati ada, tapi Quran tidak mahu memahaminya. Ayat Allah tidak mahu memahaminya. Dan yang mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat dengan bukti keesaan Allah. Dia mata ada, tapi melihat keesaan Allah, kalau Allah tidak mahu. Dan dia ni yang mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengarnya. Dengan ajaran nasihat-nasihat agama, dia bukan tak ada telinga ada, siap pasang telinga elok. Tetapi dia tak mahu dengar nasihat agama. Nasihat agama dia tak mahu dengar. Majlis agama dia tak mau pergi. Mereka itu seperti binatang ternak. Masya Allah. Mana dia apa? Orang yang seperti ini kal an'am. Ada hati tapi tak mau mengaji. Ada telinga tak mau dengar nasihat. Kan? Ada mata tapi tak mau mendengar tak mau melihat kebaikan keagungan Allah, keesaan Allah. Mereka seperti ini kal an'am, sama seperti binatang. Masya Allah. Allah gunakan kalimah-kalimah yang kira hebat kalimah tu. Kal an'am, sama seperti binatang. Sebab apa? Binatang sajalah yang tak ada benda ni. Binatang tak ada akal fikirannya. Pasal itulah dia tak mengaji. Kalau binatang ada akal fikiran, dia mengaji dah, penuh dah masjid ni. Kan? Penuh masjid ni dah. Pasal apa? Ada akal dia. Binatang tak mengaji, tak ada dosa. Pasal apa? Sebab dia tak ada akal. Manusia yang tidak mengaji ayat Allah, tak memikirkan ayat Allah, berdosa. Sebab Allah berikan dia akal. Jadi binatang kalau dia ada akal, penuh dah. Itik main, ayam main, kan? Lembu main duduk dekat kita. Bayang tu. Duduk dekat kita lembu. Dia ngaji kat terdengar je tu. Ada akal dia. Tapi dia ada akal. Dia tak ada akal. Mana dia tak mengaji, dia tak ada akal, tak ada masalah. Tapi manusia yang ada akal. Masya Allah. Yang ada hati dia. Manusia yang ada telinga dia, yang ada mata dia, tapi dia tak gunakan untuk kebaikan. Ulaika kal an'am, mereka itulah seperti binatang ternak. Kal an'am, binatang ternak. Dikurniakan nikmat yang banyak kepadanya, tapi dia tidak menyadarinya, tidak menggunakan untuk kebaikan. Bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat. Betul lah lebih sesat. Binatang seperti itu memang diciptakan macam tu. Kita diciptakan bukan seperti binatang. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah.
gunakan akal fikiran kita, tapi tak mau kita guna. Lagi sebesar lah, lebih teruk lah. Bal hum adal ulaika humul ghafilun. Bahkan mereka itulah orang yang lalai. Kata tuan-tuan rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala telah peringatkan kepada kita agar kita jangan daripada golongan-golongan yang lalai, agar kita sentiasa sedar sesungguhnya kehidupan dunia ini kehidupan yang sementara. Ketika mana Allah berikan peluang ibadah kepada kita, gunakanlah peluang itu dengan sebaik-baiknya sebelum hari penyesalan datang kepada kita, iaitu hari kematian kita. Ketika mana hari kematian itu datang, tak ada dah penyesalan, tak ada guna ketika itu. Walaupun kita menyesal, walaupun kita meminta kepada Allah Rabbirji'un, tapi keadaan itu tidak akan kembali seperti mana semula. Tetap akan diambil nyawa kita dan kita berdepan dengan dosa apa yang kita buat atas dunia dulu. InsyaAllah, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kita paksakan diri kita duduk dengan majlis agama, dengan kita paksakan diri kita duduk dalam majlis ilmu, walaupun kita rasa penat, kita rasa letih, kan kita kaki kita rasa lenguh, duduk dan tu saja, tapi tahan juga. Semoga dengan usaha itu Allah ampunkan dosa kita. Allah kurniakan kita kurniaan yang banyak, hati yang tenang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.